Cari kotak. Cari kotak. Benda nak menipu dalam podcast aku ni. Tidak betul. Sebab apa tau? Cari kotak? Iya, it is not the money tu dapat saya simpan dalam tabung. Cukup saya hantar kat Section 5, ada rumah anak yatim tu. 500 dia hantar barang. Tetapi mencari kotak tu ialah mengajar kita berapa susahnya kita nak mencari duit. Jadi that's why kita jangan ego, jangan sombong. Kita masih lagi di bawah. Hitam putih, dunia tak selamanya kelabu. Bila Rosyam dan Nana hadap mentari baru. Hitam putih, jawapan dalam setiap soalan. Bersama-sama tembus batasan. Assalamualaikum. Selamat malam. 9 malam hari Ahad. Kami sentiasa bersama dengan anda, okay? Hitam putih kehidupan. Dan aku seperti biasa bersama pasangan aku yang ada dalam episod-episod yang sebelum ni. Dia nak buang aku, tapi tetap aku bersama lagi dengan dia. Tetap. Datuk Nana. Dan Datuk. saya pun akan tetap je bersama dengan Datuk dalam hitam putih ni lah. Janganlah marah. Tak marah. Jangan marah. Kalau salah cakap kan, see you in the court. I see you in court. See you in court. Jangan salah bual. Saya ada lawyer saya tahu. Oh, ada Saya sekarang memang hidup saya sekarang ada lawyer cover saya. Apa bermasalah, lawyer akan cover saya. So, jangan tersalah cakap. Oh, you now very you. Oh, ni apa ni? Ni banyak kes ke apa ni? Sikit-sikit ada lawyer. Ya, sekarang ni memang banyak kes. Malaysia ni banyak kes. Jadi sebenarnya cakap kita pakai lawyer. Kau ada lawyer? Ada. Ada. Kau Datuk tengok ada lawyer. Kau tengok lawyer aku. Kau tengok lawyer. Kau kenalkan lawyer aku tu. Hari ni kita bukan saja nak cakap pasal see you in court ke apa. Hari ni tetamu undangan kita memang adalah seorang lawyer, iaitu Datuk Ahmad Zaharil. Lawyer yang saya rasa tak perlulah kita kenalkan, ramai yang dah mengenali wajah Datuk ni. Popular Datuk ni. Kau bayangkan aku, dia duduk sama tempat dengan aku Kaunter Damansara. Itu hari adalah aku berselisih dengan dia. Aku ingat orang nak ambil gambar dengan aku, malam baik apa tu pergi ambil gambar dengan dia. Dengan Datuk. Datuk ni maknanya Datuk lagi famous daripada hero Melayu. Dia masuk Hot FM, dia masuk itu, dia masuk ini, sampai kita pun kena panggil dia tau. Ya, betul. Lepas tu dia tanya balik, best ke kau punya podcast ni? Dia cakap. Dia tanya. Tapi dia lawyer. Aku cakap berlapis. Okey lah Datuk, boleh lah tahan. Dalam 78 juta viewers tu, okey lah. Boleh saya akan bantu naikkan awak punya rating. No. Tapi kita rasa kita jangan cakap banyak. Kita hari ni kita jangan cakap banyak. Kita hari ni ada bersama dengan Datuk. Datuk boleh tak sikit cerita latar belakang Datuk sikit je, walaupun Datuk dah ramai dikenali. Apa semua kan. Banyak orang nak tahu asal mana. Saya dilahirkan 58 tahun yang lalu. 58 tahun. Di satu kampung nama dia Cenderiang, Sabah, Perak. Kat air terjun tu lah. Itu Latar Kinjang. Ini Cenderiang. Cenderiang sebelah Latar Kinjang. Ya. Lepas tu saya duduk di Ipoh. Membesar di sana lah. Tak, lahir kat hospital mana? Bidang kampung. Biar betul. Itulah sebabnya bidang kampung. Bidang kampung jadi lawyer. Itulah. Lepas tu saya, mak saya cikgu. Jadi saya ikut dia ke sekolah pagi-pagi. Last kali saya darjah 1 umur 5 tahun. Darjah 1 umur 5 tahun? Ya. Advance? Tak tahulah advance ke apa, tak tahulah. Tapi bila form 1 tu saya umur 11 tahun. 11 ke baru nak masuk 11. Yelah, sebab darjah 5 tahun. Darjah 1 5 tahun. So lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke England. Dan kemudian saya menjadi pensyarah di ITM pada masa itu. Institute Teknologi Malang. Lepas itu saya praktis dah 33 tahun lah. Dah 33 tahun. 33 tahun berkhidmat sebagai kenapa Datuk ni nak jadi lawyer lah? Kenapa tak jadi cikgu? Dia ni macam ni lah. Saya cerita betul lah. Cerita betul. Saya bila dapat SRP result tu, saya pun naik lah jumpa cikgu besar. Cikgu besar dia kata, apa kau nak buat? Macam ni cikgu.
saya tak minat lah dengan science stream ni cikgu. Ya, pusing. 4 rotan. Balik. Tak apa benda ni, tak minat sains stream kena 4 rotan. Sebab saya dah tukar masuk sastra. Sebab Datuk nak ambil lawyer, dia tak ada dalam science stream. Tak apa masalah dia cikgu besar tu. Dia cakap nak tukar je, bukannya dia buat salah apa benda cikgu pun. memang Cikgu macam dulu. tu. Habis apa ni tak report. Bukan sekarang tu. Itulah kalau sekarang ni dah tetap Dah je. kena dah. Tapi itulah saya rasa disebabkan rotan itulah saya jadi macam ni. Maknanya guru besar ni lebih tahu bakat pelajaran Datuk lah sebenarnya. Tapi saya jujur saya kata saya ni nakal dulu, memang saya nakal dan Tak payah cakap pun, kita dah tengok muka kita dah tahu dah. Kan tak payah cakap. Nakal macam mana tu? Nakal budak kampung curi rambutan je. nakal, memang nakal. Memang saya bila reunion tu dia orang selalu cakap apa yang paling jahat sekali kau buat. Semua dia orang cerita lah. Bila datang saya, dahsyat. Tak pernah buat di umat lagi. Apa Tak pernah buat di umat. Saya tak boleh bagi tahu nanti podcast lah kan. Tapi memang lezat lah. Saya pun terkejut. Tapi lepas tu saya kena 4 lagi. 4 lagi. 4. Tapi Datuk tak pernah kena public caning kan? Saya rasa sebab public caning tu lah saya jadi rupa ni. Saya pernah juga kena public. Dulu ada public caning tu. Kat sekolah saya kena public caning. Bayangkan public caning tu masa perhimpunan. Ya, masa Kena perhimpunan lah. jatuh maruah, awet-awet tengok kan. Kira kena public caning ni kira hukuman paling tinggi lah. Tapi kalau sekarang public caning 10 lawyer datang. 10 lawyer datang. Ambil injunction ke dalam lah. Tapi pada saya is, apa nama ni, kita tak boleh stereotype satu perkara tu. You have to tengok betul-betul apa result tu saya jadi sini. Dan in fact saya berterima kasih dengan cikgu besar yang selalu buat full time otak saya. Sebab itulah saya jadi rupa ni. Sebab itu saya jadi baik ya. Jadi maksud Datuk cakap macam hari ni anak-anak yang ibu bapa yang tak boleh terima anak dia kena kasar dengan cikgu tu, padahal cikgu tu bukan nak bunuh anak dia, dan dia lebih menganggap anak-anak tu anak dia orang sebab dia jaga lagi lama. Tapi kenapa tak boleh terima sedangkan Sekarang manja kot. Manja. Ya, betul manja. Sekarang orang kita, orang Malaysia memang manja. Itu saja. Yalah, kadang-kadang bukan saya nak cakap dia orang manja. Kita yang spoilkan generasi selepas kita. Kalau dulu bapak saya jatuh patah tak, okey. Kalau kita dan sekarang ni anak kita jatuh, panggil specialist X-ray tok nenek apa semua. Jadi by the end of the day dia orang jadi manja. Jadi we don't have to blame them, we have to blame us ourselves. Kerana memanjakan. Saya rasa kalau contoh, kalau katalah anak saya kena gigit nyamuk sekarang, saya rasa mau KFU Kota Damansara tu saya kerja kan, nak cari nyamuk. Sekarang punya ni kan. Sekarang, kan. Tapi sebenarnya salah lawyer jugalah. Itu salah aku. Salah lawyer lah salah sebab apa? Okey contohnya, kalau katakan generasi yang dah jadi lawyer ni generasi yang lama. Okey, bila mak bapak buat report anak kena tampar dengan cikgu, kena rotan dengan cikgu, janganlah ambil kes tu. Semua lawyer jangan ambil. Tapi lawyer nak buat duit. Lawyer lah salah. Itu masalah dia lah. Bukanlah aku tak buat. I have to tell you honestly, kalau saya bagi tahu. Come on lah, you got to be fair, you know. Fair that cikgu tu tak mengajar. Dulu masa saya mengaji, bapak saya bagi rotan pula dekat ustaz. Nama ustaz tu Ustaz Pak Kajit. Pak Kajit tu dia bagi yang saya tak tahu, bapak saya tahulah. Pak Kajit tu atuk saya yang ngaji. Udah dia buat macam atuk saya buat dia dulu kelepuk. Agak-agak lah Pak Kajit ada yang mati hari ni. Maknanya dia Pak Kajit mengaji dengan Datuk. Dah kena pakuk, dia balas dekat Datuk. Dia balas kat cucu. Pen paker tu kelepuk tu agak-agak lah. Sakit tu.
atuk kau dulu buat aku macam tu. Nah. Aku kata satu hari jalan orang tua ni kerja. Jadi itulah masa dah evolusi, masa telah merubahkan segalanya. Kadang-kadang macam budak-budak sekarang ni terlalu manja, terlalu everything is spoon feed. I think sometimes it is not right. It is not right. Tadi tuduhan saya macam lawyer nak buat duit kan. Macam tuduhan lah, itu macam ibarat tuduhan kan. Okey, tapi Datuk ada satu kes yang pasal yang adalah dia orang buat apa ni iklan pensel tu kan. Itu tapi Datuk tak ambil duit. Kenapa, macam mana Datuk boleh ada simpati? Bukan lawyer kan nak buat duit je ke, bukan ke? Ada lawyer yang tak buat duit. Ada lawyer tak buat duit, ada lawyer yang bertindak ikhlas. Okey. Saya bagi tahu. Ini saya bagi tahu for the first time saya bagi tahu dalam podcast. Saya buat 39B, ada satu. Dada tu diikat di perut. Saya menang. Kerana apa? Apabila saya dengar lepas tu saya jumpa dengan dia hari ketiga. Rupanya dia ambil upah tu kerana nak bayar perubatan bapa dia kanker di Surabaya. Jadi apa rasa saya? Of course it is wrong. Tapi saya bertindak dari sisi saya pun setuju collectively that peluang kedua. Kalau you tengok saya punya yang TikTok saya selalu cakap peluang kedua. I'm not saying that he's not guilty. Peluang kedua. Peluang kedua. Macam orang rumah saya dia bagi semua peluang kedua boleh kecuali kahwin dua. Kahwin dua. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Itu dia pantang mati dah. Kan? Apa pendakwa raya semua boleh lawan, bini takut lawyer apa ni? Tidak, saya bukan takut bini, saya takut hilang bini. Yang baru tu ada? Jangan bang. Asal? Dah umur 58 ni, ringkas-ringkas saya tak ada ni. Ringkas itu. Tu kau cakap kau cakap diri kau macam kau cakap aku juga. Sama lah tu. Aku dah 57 tu. Berapa anak tu? Saya 7. Hebat. Datuk 5. Saya 5 je. Cucu ada cucu? Belum lagi. Dia orang tengah sibuk buat. Oh, dia orang tengah sibuk buat? Buat untuk saya 6 cucu tu. 6 cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu air ada tu. Baru cakap pasal bini dah batuk-batuk ni semput-semput ni aku risau. Rekod cala ke apa ni? Tak ada. Tak ada. Saya satu. Saya walau macam mana pun macam dia balik kampung ke mana ke. Dia tahu pergerakan saya. Oh, dia pasang GPS. Tak ada, dia tahu. Orang tanya, tak takut Datuk macam. Dia tengok jam. Ni dia ada kat surau ni tengah gelembung dengan kawan dia. Telefon lah. Memang saya ada. Kat surau surau nampak. Okey, Tok, balik pada karier Datuk tadi kan. Datuk peluang kedua Tok Ya, semua manusia tu perlukan peluang kedua. Tapi bila Datuk tengok yang kes yang pensel tu, mungkin ialah orang pun dah tahu, tapi apa yang membuatkan hati Datuk dalam saya tengok dalam iklan tu Datuk berselisih. Masa tu apa insting Datuk? Masa tu sebenarnya dia saya tanya dia sebenarnya dia ada orang tukar sikit. Saya tanya salah apa ni? Curi apa? Kotak pensel. Nak saya tolong tak? Dia saya pusing. Saya kata apa cerita? Saya pun duduk sebelah dia dalam court masa tu. Dia pun cerita. Saya kata biar betul dia kata. Habis macam mana ini boleh masuk jail? Saya pun tak tahu macam mana. Anak you mana? Anak dia pun sekolah masa tu. Jadi saya pun mau tak mau, suka tak suka, saya pun asyik lah. Saya pun masuk. Saya bagi tahu dekat magistrate. Saya bagi tahu dekat magistrate, I think this case must be in isolation because dia mencuri sebab anak dia dapat nombor 1. Can you prove it? Dia kata, of course. You give me until 2:30, it will do. So saya pergi ke Sentul. Saya jumpa, Allah nak tunjukkan. Jadi saya sampai, Pak Gad pun tak ada cakap banyak, masuk naik jumpa guru besar. Guru besar pula cakap, saya nak ikut boleh.
Tapi masa kita dapat report card tu, saya kata, ya Allah, ya betul, dia ni lebih pandai dari aku ni kan. Kan. Jadi apa nama ni, bawa and then Allah lorongkan and then that's the result. Kan. Memang saya pun tak ada kata nak terfikir nak ni kan, tapi biasalah netizen tanya tahu apa dia yang apa nama ni kes yang tak boleh lupa and so on. Saya kata banyak, kita lah banyak kan. Tapi satu hari tu saya jumpa dengan hakim yang magistrate tu. Magistrate tu pun jadi hakim Mahkamah Tinggi lah. Dia kata, do you remember that pencil box case, counsel? I said, which one? So dia kata, oh yeah. Balik tu hujung minggu tu orang tanya, jadi saya cerita lah. Saya kata aku cerita sikit je ni sebab aku nak pergi kedai Aceh. Orang rumah aku suruh beli tepung. Saya cerita betul. Kalau kita tengok saya punya VTT ke apa kan, saya memang apa ni. Jadi saya cerita lah macam tu. Lepas tu bila saya naik malam tu pukul 10 tu saya naik, saya tekan. Dah 400,000. Biar betul dia orang ni apa yang suka sangat aku. Besok dah 1 juta. So, you know. So, the evolution is there lah. And then, I don't know, sekarang ni dah mungkin 50-60 juta kot yang tengok. Jadi itulah cerita dah. Apa lagi selain daripada, okeylah, yang tu cerita pasal box semua orang dah tahu. Okey, Datuk, apa kes-kes lagi sepanjang berapa tahun Datuk? 32 tahun Datuk jadi lawyer. Kes yang paling Datuk tak boleh lupa lah selain daripada kes pencil box ni. Ada tak macam contohnya yang Datuk kes 39B, Datuk cuba akhirnya ke tali gantung orang yang Datuk bela tu? Saya banyak kes yang saya buat belum lagi pernah kena gantung. Tapi perjalanan tu memang you have to fight like you are inside the dock. And then jenis saya misal katalah dalam kereta lah, sekarang orang tengah viral kan. We go to the extent macam saya dalam kereta, saya pergi ke kereta tu, saya pergi tengok mekanisme pintu. Saya bagi hint ya. Mana last kali dia pergi, siapa yang bawa kereta tu, tanya dia kereta tu siapa punya. To me, the first thing to do bila you kena tangkap, cari lawyer yang betul. Ada ke lawyer tak betul? Ramai kot. Ramai sekarang ni berhati-hati. Bukan apa, kadang-kadang tu ialah siapa yang tak nak senang, ambil duit dan aku salah je kau. Kan? Macam saya dengan rumah saya pergi tempat kejadian. Saya ingat masa PKP, kejadian di apa nama restoran lah, ada lebat apa benda lah, pukul 12 malam. We are there. Tangkap gambar duduk dengan mak dia, mana lokasi dia dan so on. Itu belum lagi cerita saya Jumantu lagi. Pukul 2 pagi tiba-tiba bas tu bergerak. Agak-agak lah aku nak sibakan. Diam dulu. So, dengan hantu pun Datuk cakap. Dengar pula dia. Itulah. Lawyer bercakap. Dan so that kind of investigation yang kita buat. That kind of investigation. Jadi apa nama ni, dia macam saya cakap lah, dia is a patient lah. Is a patient. Contohnya macam ada satu kes ini tengah berjalan, 12 CCTV nampak dia pegang. Saya kata saya nak menang. So I find a way to win. So it is a bit difficult but not impossible. And so apa nama ni, macam-macam lah. Now it is more towards to test my endurance and my capabilities. Ada dulu yang saya tak pernah buat lagi lah, dadah dalam perut. Dadah dalam perut. Oh, tak pernah buat lagi? Sebab klien dia mati. Nigeria dia mati. Tak sempat. Sampai-sampai dekat tu dia kata dia dah ICU sebab dia pecah. Dah pecah lampu. Pecah lampu. So that is the only thing. So as time goes by day basis, saya lebih nak tahu sejauh mana saya boleh mempertahankan hak orang untuk hidup. Itu saja. Walaupun dia salah. Peluang kedua.
Habis lawyer ni sebenarnya banyak menipu lah. Saya tak kata dia menipu. Habis tu? Dia lebih kepada Kelentong. ini satu kan. Skill lah. Kelentong skill tu lawyer punya ni lah. Skill. Bukan. Sebab apa? Lawyer ni satu. Dia menimbulkan keraguan. Okey. Yang kena membuktikan orang tu salah ialah pendakwaan dan polis. Jadi bila pendakwaan dan polis tidak menutup lompangan-lompangan yang sepatutnya, dan bukannya lawyer tu pandai, dia orangnya bangang. Jadi kita highlight kan, contoh macam kereta tu, macam cerita kereta kan. Saya boleh argue sekarang dia. Apakah selamat kita nak mengatakan bahawa pihak OKT walaupun adalah kita, tetapi kita kena mengambil kira masa berapa lama dia bawa kereta. 2, siapakah yang menggunakan kereta. 3, apakah kunci tersebut ada kunci berdua. 4, di mana kedudukannya, apakah di belakang ataupun dalam bonet. Sekiranya kereta tersebut adalah kereta pinjam, apakah perlu saya sebagai peminjam baru membuka bonet? Dan juga apakah perlu, since saya dah check bonet, kenapa saya tak check engine sekali? So the law will be very rigid. Malah awak Kan berhujah kat sini. dah tak pergi court lah ni. Maknanya Datuk dah train ni masa dekat kampung lagi. Memang Datuk suka argue. Lebih kurang lah. Kan? Tapi kalau argue dengan mak, dah lepuk pun tu. Dan Datuk kalah sebagai seorang lawyer profession 32 tahun, yang kalah dengan orang rumah. Orang rumah. Orang rumah dengan mak. Tak, kenapa kat orang rumah tak boleh argue? Malah lah, panjang-panjang kan. Sebab dekat court dah penat. Panjang-panjang. Kes dia banyak. Dia punya jawab tu senang. Malah banyak. Datuk ingat jadi lawyer satu hari. Lepas tu balik nak bertekak lagi. Memang tak lah. Baik tak payah, betul tak tu? Memang tak. Memang tak lah. Aduh ni aku gelak ni. Kau bayangkan kes kereta tadi. Okey, sama ada kereta ni yang nombor 1. Adakah kereta ni begini? Kuncinya ada pendua. Adakah aku pinjam sewa kereta buka bonet belakang? Kenapa bila balik lambat, bila tanya, bang, kenapa balik lambat? Jawab apa? Nak visit. Ada. Tak ada jawab. Ada. Orang bersalah. Dia tanya. Kalau dia apa nama? Dia tanya sedia. Malah nak visit. Lagi pun bukan saya buat apa. Baru tanya rumah semput terus. Sebab dah penat berhujah dekat court. Jadi kat rumah ni tak payahlah tu nak buat berhujahan lagi. Simple kan je. Kalau contoh ni saya bagi tahu. Saya bagi tahu untuk Dada adalah kita ada 13 requirement. If you succeed, lepas. Tapi that is my passion lah. Saya dah lah, kita ada satu kes tu dia balik dari Singapura, kawan dia, hey Jeff, mana kau pergi? Aku pergi Singapura. Hey, come on Jeff, hari masih muda, come. Dia pun pergi, dia pijak dada tu dalam kereta, dalam gelap kan. Lepas dia pijak, maksudnya lepas bebas. 2 kilo dia pijak. Apa ni? Kau pijak je lah. Dia, memang apa tu ada. So, saya pijak lah. Pijak polis datang. Kena duduk hotel California 2 tahun. You can check in whenever you like, but you can never leave. Hotel, welcome to the Hotel California. Ya, betul. Jadi itulah. It is true experience lah. It is true experience. Ada satu kes tu. Yang baru juga. I think about 2 or 3 months ago yang kat Johor ya. Itu lagi best. Jeff, mana kau nak? Dia tutup kedai ya. Jeff, mana kau nak pergi Jeff? Aku nak pergi kedai esok-esok nak ambil barang. Apa barangnya?
Aku nak ambil baju pengantin. Aku lagi 2 hari nak kahwin. Naik kereta kaum tu. Kena. Bila dia keluar tu, tunang dia pun dah kahwin dengan orang lain. Dia keluar anak lah. Jadi tu cerita dia. Padahal dia tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena dengan ini gambar. Ya. Itu kadang-kadang saya selalu nasihat, ialah kita ada anak Datuk kan, untuk korang semua. Sebenarnya banyak orang tua cakap berkawan tu kena tengok siapa kawan. Betul. Kan kalau kawan ni kadang-kadang kita tak ada benda tu, tapi kita terbabit. Dia panggil apa? Terlibat tu. Terlibat. Jadi boleh lepas tapi letih. Penat. Penat. Datin tahulah. Kadang-kadang dia tidur tepi kursi kursi saya. Saya ada peneman lagi seorang, Etot nama dia. Etot tu kucing saya. Peneman dia. Dengan Etot saya dah tidur. Saya pun belum tidur. Tapi lawyer ni banyak buat duit tu Kaya lawyer kan. Bagi kes jenayah lah, buat duit tu it comes with responsibility. Lagi besar responsibility, lagi banyak duitnya kononnya. Datin senyum je tu. Tapi sebenarnya tu kan, sebenarnya sekarang tak ada panggil lawyer tak pakai kot. Sebab sekarang ada banyak lawyer dalam TikTok. Ni apa pandangan tu? Pandangan saya anggap itu sihat. Tetapi you don't talk, you show. Saya tengok TikTok saya. Saya tak cerita Section 38 adalah ni. Tak ada. It's not me. Itu chicken. Saya menang. Belakang saya, klien saya. Dah. Jangan buat lagi. Dah. Dan kita balik. Baru orang tahu. Kalau setakat baca sectionnya, yang kukonyor dekat kedai Aceh, sempat tu tahu. Maknanya lebih sekarang ni kepada buku, benda yang diorang belajar tanpa mereka yang ada Praktis. banyak praktis dan banyak pengalaman. Saya sedang dalam motor. That is the only case dalam Malaysia dalam motor lepas. That is the only, and become president. You know what? Apa yang saya check, saya pergi tempat tu, saya tengok apa namanya RO and so on, RO Peruk Boroi, cerita ni. Tapi bila saya cross anggota kata RO tak ada kat situ, betul. RO kat mana? RO Mendat dekat ni. Tapi dia yang buat report. So takkan sudah diam. So kita selalu do our research lah and investigation. Kan, because kita nak pergi perang. And then you expect the opponent punya weapon. Sebenarnya kita kena sedia kita punya weapon juga untuk menyerang dia. So apa nama ni, dia serang kita serang. Kalau kita nunggu tunggulah kita tunggu dokumen dia, tak boleh, lebuh pun. Banyak lawyer tunggu macam tu lah, lawyer baru ni. In the sense, yes. In the sense, yes. Itu yang sayang. Kan, sebenarnya kita. Tapi lawyer ni jadi sebenarnya dia kena ada bakat juga Dia bakat. Kalau tak ada bakat, dia banyak je lawyer, banyak je pelakon, banyak je penyanyi. Tapi siapa yang menyerlah kan? Dia bakat tu penting. Kadang-kadang tu orang rumah saya, abang dah baca? Udah. Bila macam lah kereta ni? Dia kita tengok macam cases. Asal rujuk orang rumah? Jadi dia selalu dengan saya, jatuh bangun sama. Orang rumah lawyer juga? Tak, dia pembantu lawyer. Suami dia lawyer. Dia kena dengar cakap dia jugalah. Tapi kadang-kadang sebenarnya kehidupan masa kecil yang nakal tadi tu, dia nakal. Datuk ni nakal, dia punya tipu helah tu, dia dah tahu dah macam mana. Bila jadi lawyer, kadang-kadang dia tengok benda tu dia faham. Betul tak, Datuk? Betul. Ya, betul. Kadang-kadang orang tengok dia buat dadah. Mengapa dia buat dadah? Pernahkah kita tengok dalam buka report card kita tu, cita-cita nak jadi penagih dadah? Pernah? Tak ada. Tak ada kan? Bomba polis ada lah. Kan? Jadi lawyer ada. Jadi lawyer kan. Saya dulu mula-mula saya nak jadi doktor. Sebab kelas sains tadi kan. Science stream. Science stream. Lepas tu ada belah tikus. Belah katak. Kata.
Saya bela. Lepas tu saya tengok, apa saya kau punya hidup? Aku ni dah mati. Kata bos, kata, apa? Dapat 8 aku buat katak tu, kata, tak boleh hidup dah. Dah tak boleh hidup. Mana saya tahu? Maknanya kalau jadi doktor banyak orang mati ni. Banyak mati. Dia kalau jadi doktor, kalau kau nak buat drama tu kan aku lah. Tuhan lebih sayangkan dia, makcik. Saya dah cuba. Itu kalau doktor. Tapi kalau lawyer lain version. Kita cabut alat pernafasan dia sekarang. Tok, sekarang ni budak yang Datuk yang mak dia budak pensel tu, saya dengar dia jadi lawyer juga. Ya, dia jadi lawyer. Serius lah, Tok? Ya. Saya pun tak sangka. Macam saya cakap dekat kantin dia datang. Dia kata, mana kantin dekat? Kantin Daluta tu. Ayo Cik Ahmad. Ya, lepas tu dia peluk saya. Saya kata, alamak, apa benda ni kan? Budak India ni peluk aku ni kan? Apakah ini insiden malam tu hujan lebat ke? Orang duk tengok ni kan. Apa hal ni Datuk ni yang main peluk-peluk ni kan? Itu aku kata, apa hal lah? Apa masalah kau ni? Kata, betul lah saya cakap. Dia kata, dia start cerita. Kalau saya pula peluk dia pula. Itulah yang saya pun tak sangka. Saya lebih suka menjadi hero yang tak didendang. Jadi hero yang tak didendang. Biarlah orang glamour. Saya tak ada. Saya bukan jenis macam tu. Kadang-kadang tu saya depan rumah saya tu ada satu toki tu, dia beli rumah depan rumah saya tu. Lepas tu kontraktor datang. Dia kata, tu Datuk dah. Saya tengah kat luar tu pakai seluar pendek je. Dia kata, Datuk tak nak lah, dia sudah keluar lah. Mana boleh, you pergi cari dia sekarang dalam, saya mau jumpa sama dia. Dia tak ada, you tahu tak? Mana you tahu? Saya nampak dia keluar. Tak ada lah, you tipu lah, kereta dia ada. Lepas tu dah saya baik order datang. Apa nama ni, kontraktor punya malu dengan saya. Dia kata, tak apa, saya okeynya, saya tak nak halnya. Kadang-kadang di kota dah masalah tu pun, saya pun tak tahu, saya ni lawyer ke tak. Sebab saya pergi, I'm very casual person. I'm very casual. Kan? Dan inilah saya. Inilah saya. Tapi dengan apa yang Datuk dah orang kata perjuangkan dan kes-kes yang sebelum ni Datuk dah apa, saya rasa orang tahu credibility dan orang memang tahu, tapi orang cakap ya ke budak ni? Ya ke dia ni? Tak tahu kalau dengan driver dia ikut ni. Betul, saya tak bawa kad. Ya. Saya tak bawa kad. I live by my reputation, that's all. Dan saya bagi tahu, alhamdulillah, boleh kata tiap-tiap hari orang datang rumah saya. Datang. Saya pun tak kenal, tapi dia orang datang. Dia datang. Ada yang berani, ada yang mengesut datang, and so on and so forth. Bila dia tengok muka saya, dia orang happy. Lega dapat jumpa Datuk. Terima kasih Datuk ni. Aku kata memanglah kau lega. Aku ni yang problem ni. Nak ambil kes kau ni. Mengapa Allah hantar korang semua ni dekat aku? Kau faham tak dah? Banyak lagi sana kapal terbang sing ada, jet penjuang sing ada, apa tengkerak Bengkok apa semua. Kenapa datang jumpa aku? Aku tak tahu. Saya tak pernah kata orang letak bagi kad I'm a good lawyer now. Kalau saya buat kad apa, I'm a handsome lawyer. Yang tu terima. Kita sama. Kita serupa. Itulah. Tok, office kat mana tu? Office saya dekat Section 5. Section 5 mana? Kota Damansara. Oh, ya ke? Tapi saya banyak, saya ada empat lawyer duduk situ. Saya duduk rumah lah. Bos. Tapi petang-petang dia orang datang ke rumah untuk brief lah. Untuk brief, untuk ni semua. Ini teruk ni, parah ni. Sampai tak berani keluar rumah. Dah sayang lah. Dah ada staff. Dah ada lawyer lain yang nak menyambung. Excuse. Sampai bayangkan ada office section 5, rumah section 4. Dia tak pergi office, takut nak keluar rumah, takut bini gila-gila ni. Aduh, janganlah macam tu. Apa punya lawyer ni dekat dalam mahkamah. Pupap.
Tapi nak pergi kerja pun tak berani. Petang-petang staff lawyer datang kat rumah. Okey lah tu. Okey tu. Okey lah tu. Apa nama ni, tapi itulah cerita. But that's life. Gurau-gurau tu Aish, tak ada hal lah. Tak ada hal. Okey, Datuk. Datuk nampak dia ada dua sifat tu Lawyer ni dua sifat tu. Kejujuran, tidak jujur dan rasa kemanusiaan. Sorry, 3. Yang mana satu penting tu? Kalau buat kes kriminal ni rasa kemanusiaan. Sebab you are talking about kalau 39B. Saya cuma tahu 39B je. Okay. Yang lain semua saya dah bagi kat lawyer saya. Kalau 39B tu, you are talking about mati. You are talking about 30 tahun jail. So, don't ever, because of your mistake, klien kena. Kadang-kadang tu kita terfikir je, bila nak tidur tu kita terfikir. Ya, kalau aku buat macam ni lah. Kalau dia buat macam ni lah. Dan saya selalu bila balik daripada satu kes tu, saya akan beli dia punya video. Dia memang ada CRT dia bagi. So kita tengok. Ya Allah, aku ni patut buat macam ni lah. So kita belajar. So, terpaksa. Because you tahu, silap sikit, 30 tahun. Silap sikit. 39B ni gantung sampai dadah Ya. Oh, Datuk tak ambil kes lain? Ambil, tapi Kes bunuh ke? Kes bunuh saya tak buat. Tak buat. Datuk memang ambil 39B kes dadah Oh. Because banyak penagih dadah ni kawan Datuk ni. Pengedar. Pengedar Tapi bukan pengedar pun. Dia punya intermediaries. Pengedar saya tak tahu siapa dia. Saya ambil sebenarnya pengedar, okey, Datuk setuju tak? Sebenarnya pengedar ni ada lagi besar kat atas ni, dia orang terlepas. Yang tengah-tengah ni kena kan? Yang tengah-tengah tu. That's why kita cakap, is it fair? Is it fair kan? Is it fair for me? Not to say, you bayangkanlah, ini cerita pasal fees lah. Pasal fees. Saya kata, my fees is XYZ. So lepas tu, bila saya nak buka pintu, saya tengok dari pintu pagar tu, saya tengok. Puan tu buntin 8 bulan. Anak 5 orang. Kau anak itik tu ikut mak. Suami kena tangkap. You rasa? Kemanusiaan lah. You rasa? Saya pernah. Ini bukan saya kalau anak 5 dia datang naik Rolls Royce lain lah. Mercedes ke? Ini datang 5 orang. Kau anak itik. Jadi apa rasa kita? Takkan kita nak allow dia? Dah lelaki pun nak kena gantung. Anak 5 orang. Jadi mau tak mau, suka tak suka, kadang-kadang tu orang cakap. Kadang-kadang saya pun tengok lawyer ni bukan apa nak cakap. Betul, is based on your professionalism, your berapa lama jadi lawyer and so on. You dah lah kerja kilang, you nak charge 200,000 gila ke apa? Tapi you cannot deny him from justice. Tapi ada lah pembayarannya, tapi tak ada lah sampai ikut sedap mulut je kan. Dia orang kalau macam tapi biasanya, itulah bila Datuk cakap macam tu kan, kita pun melihat juga sekarang ni peranan undang-undang ni dengan lapisan masyarakat tu. Contoh macam tadi, masyarakat tu, yelah, orang yang kena tu bukan semua orang yang senang dan berduit. Orang tu tak mampu. Jadi kadang-kadang tindakan undang-undang tu Datuk, dia punya nak, yelah, charges tu kan. Tapi salah tu tak salah tu. Tak kisahlah kau. Tapi itulah macam lawyer pertahankan tadi. Orang apa, undang-undang tu tak undang-undang. You have to balance kalau you percaya kadar dan kadar apa Allah ada, percaya, insyaAllah Allah ganti. Percayalah cakap saya. Tapi tak adalah kita buat free. Tapi adalah dia punya fees je. Kalau dah duit minyak pun kita kena pakai duit kita sendiri. Tukar bid lagi bagus. Kalau saya jadi lawyer, kalau anak dara datang lawa, saya bagi percuma itu. Kalau Datuk. Itu masalah. Masalah. Bila aku cakap macam tu, dia terus tengok sana. Dia terus tengok sana, pembantu. Pembantu. Dia kata dia kalau kalau saya tu. Yelah, tu je nak tanya lawyer ni. Kalau Datuk Rosyam jadi lawyer, kalau klien-klien dia perempuan lawa-lawa, dia tak bayar. Dia bagi free. Jangan. Kalau Datuk?
Saya rasa tutup firm Datuk. Asal dah tutup pula. Yang lain aku charge lebih sikit. Kalau dia datang tu lama lagi klien perempuan daripada yang lain. Banyak dah free bagi. Datuk bila aku cakap pasal perempuan dia semput batuk ni aku risau. Tak ada. Well, jangan main api lah itu. Senang je lawyer cakap. Jangan main api. Kan. Tutup cerita. Jenis macam kita beli kereta lah. Okey. Beli kereta Rolls Royce. Orang habis tinggi 2 bulan je orang cakap, lawa lah kereta Rolls Royce. Masuk bulan ketiga, nak servis kat 6-7 ribu, kau seorang yang tanggung. Orang yang mengatakan lawa tu dah hilang lah. 9 tahun loan lah tu. Maksimum. Jadi setakat berapa minit sangat pun. Perempuan ni kau jangan ingat kau lawang kau boleh hebat tu. Kau ingat kau lawang kau segala-galanya apa ke. Tadi Datuk ni ni Datuk, tapi memang Datuk kalau jadi lawyer saya tak tahu berjanji dalam mahkamah tu. Datuk main pulit Tadi Datuk cakap lain, sekarang Datuk pusing lain. Sebab tu aku boleh jadi lawyer tu. Betul. Orang macam aku boleh jadi lawyer tu kan. Betul. Kan. Pada saya kadang-kadang macam ada sekali viral kan. Ustaz ni datang dengan 3. Sebab pagi tadi dalam kereta aku tengok. Kata yang nombor 2 3. Daripada grup tu. Lepas tu 2. Kata dia orang ni semua buat dengan batu ke benda tu. Tak lah, jangan bersangka buruk tu. Datuk dah tak mampu, tak larap, penakut. Diam je lah. Jangan bersangka buruk. Kita dah memang penakut. Ngaku je lah tu. Rengkai-rengkai tu. Apa yang ada kita ada. Itu je kan. Ini sampai 3. Kita hantar lah pergi alignment apa semua, kasih adjust sikit, balancing apa semua. Kita pakai lah tu. Kereta lama ni jalan jauh dah tu. Kita betul. ni kita hargai lah. Macam saya punya fan. Tukar handphone IP16 apa tok nenek apa semua. Saya kata bukan aku tak ada. Handphone ni macam bini. Bila dah senang kau buang, kau ambil yang baru ke. Itu saja. Tapi teknologi. Biar teknologi tak apalah. Saya tetap bagi tu. Setia lah, kita setia. Setia kan. Saya bagi tahu. Kalau saya baca buku law tu saya senang baca. Ini baca buku yang dulu kan. Press F. G. Cakap ni. Aku cakap apa pasal nak press F? Dulu kan pakai buku kan. Apa benda ni? Aku baik aku baca MLJ lagi senang lah kau ni. Press F. Press F again. Apa saya nak 2 kali ke lah? Relax lah. Kan senang buka je sini. Saya pakai diary tu. Sampai sekarang saya pakai diary. Ni pengutuk saya ni. Betul. Dia mengutuk. Sebenarnya diary tu kita boleh buka ini, boleh tengok yang belakang ni kan. Dia orang Masalahnya bila bawa diary kena bawa pen. Apa masalah dia? Tak tahu bawa pen. Datuk pakai pensel. Pemadam lagi ada. Iyalah tu. Tengok tu. Dia okey. Lepas tu dah tulis. Kalau kita nak tukar bini tak bagi. Nak tambah bini tak bagi. Kau berani bagi laki kau tambah? Berani. Macam tukar handphone. Berat boleh? Boleh. Sekarang ni bukan cerita tu. Iyalah, diary tu masalah dengan kau. Tak, masalah je bila Datuk bukan diary. Bila kita nak tahu kecepatan. Kau jangan cakap banyak dengan aku. Tak ada. Datuk aku hire kau lawan ni. Kau hantar lawyer kau ni. Aku lawyer aku ni. Datuk tak pernah buat kes ni. Buat juga kes ni. Tak. Yang ni pasal diary ni. Bila Datuk datang meeting, Datuk tak bawa diary. Diary Datuk tinggal dalam kereta. Lepas tu bila kita nak finalize, nanti dah saya kena check dulu lah jadual saya dalam diary. Sebab kau tak cakap dengan aku nak meeting pasal apa. Kau cakap nak jumpa. Datuk kena bawa je lah sebab Datuk punya jadual dalam diary bukan dalam handphone. Kalau macam mana nak jumpa. Itu je sebab dia. Kalau sebenarnya dengan aku, kau kena bagilah. Okey, date Datuk ni nanti bagi dulu. Okey, nanti saya akan check. Tak ada. Datuk kena bawa lah diary tu ke mana-mana. Tu cerita dia. Berat. Kau pun tak nak belikan aku handphone baru satu. Tadi kata tak nak pakai handphone baru. Tak lah, kalau kau bagi aku pakai. Pakai? Aku percuma aku ambil. Okey, Datuk tengok sekarang ni perundangan dekat Malaysia ni macam mana tu? Okey ke tak okey ke? Macam ada saya tengok ada kes yang boleh lepas macam, tapi saya tengok macam ini ada kuasa-kuasa tangan-tangan ke? Okey, macam ni lah. Dah 33 tahun saya jadi lawyer. Saya dengar, tak pernah tengok.
Dengar tak pernah tengok. Okey. Tapi saya percaya lagi dengan sistem tu. Okey. Okey. Dia contoh dia macam ni lah. Tak adil lah ni. Apa nama Dia anak orang kaya, tanam ganja boleh lepas. Yang orang susah tanam ganja, bawa ganja sikit sangkut. Ni apa cerita tu? Nah, contoh bila kena JPJ ni punya saman. Orang kaya ni kena 800, aku kena 2,000. Pasal apa? Tak patut. Contoh ya. Saya bagi tahu, saya dah berapa kali dah saya bagi tahu kat semua orang, anggap mahkamah itu kuali. Dah kuali pula. Jadi kalau kita nak minta, contohnya kita nak minta kurang. You tak boleh pergi depan mahkamah tu, ada magistrat katanya. Ada apa-apa nak cakap. Kalau kita jenis menyombong, tak ada. Memang agak-agak lah, kena lah maksimum. Tapi kalau kau begitu, ya puan saya ni Berlakon lah sikit. Berlakon lah. Merayu lah. Saya ni satu hari gaji pun RM40. Anak 2, bini 4. Tak ada. Contoh. Tak boleh. Itu kalau hakim perempuan dia tambah lagi. Kalau bini 4 tu dia cakap. Saya jaga mak bapak saya. Mak bapak saya pun sakit jantung apa. Kita terpaksa fit dekat kuali tu. Minyaknya, sayur baru sedap. Tapi Datuk cakap senang lah, sebab Datuk dah memang lawyer bermain dengan mahkamah. Bagi orang yang tak pernah masuk mahkamah ni, bang goyang lutut tu, tak ada pengalaman nak jumpa hakim ni, dia takut. Tempat tu pun menakutkan. Tempat tu menakutkan. Dia macam ada hantu kat situ yang dia tahu, ini kalau salah aku kena macam ni. Nak pula dah masuk-masuk tu, salah tak seberapa dah kena gari pula. Dengan malu apa semua. Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Itu sebab tak ada apa-apa. Dia kena nak turunkan jamin tu kan. Nak turunkan jamin tu, kita terpaksa bagi tahu. Saya ni tak mana saya nak cari duit 50,000 ni hari. Saya ni bawa bas. Contoh, kena clarify. You have to feed daripada pihak pembelaan apa yang sepatutnya you dapat. Kenalah kena ambil lawyer juga. Lawyer yang kaya. Itulah. Off the record lah, tak tahu. Tapi saya jenis saya ramai. In fact dalam perjalanan pun tolong. Saya kata saya ingat lagu Capario. Caparinho. Belum tersurat dalam adat ayam keluar mencari musang. Belum tersurat dalam adat bunga keluar mencari kumbang. Takkanlah saya nak pergi ke Johor tu. Datanglah. Ya. Kan? Jadi itu cerita. Saya kata saya nak buat apa? Tiba-tiba sekarang Datuk dah popular. Dah glamour. Perasaan dah macam artis sekarang dah. Ada TikTok. Ada itu, ada ni. Saya ingat lagu Indonesia lah. Lagu juga. Aku masih seperti dahulu. That's me. Itu saja. Saya tak fikir. Because you know, being glamour and so on, it carries responsibility. It's not a privilege. So, to me, ianya satu perkara yang berat pada saya tanggung. So saya sekarang ni, saya bagi tahu, kalau you nak percaya. Saya malam-malam dengan Latin, kami naik kereta buruk kami cari kotak. Cari kotak. Cari kotak. Benda nak menipu dalam podcast aku ni. Tak betul. Sebab apa tau? Cari kotak? Iya, it is not the money tu dapat saya simpan dalam tabung. Cukup saya hantar kat Section 5, ada rumah anak yatim tu. 500 dia hantar barang. Tetapi mencari kotak tu ialah mengajar kita berapa susahnya kita nak mencari duit. Jadi that's why kita jangan ego, jangan sombong. Kita masih lagi di bawah. Dan untuk tahun semua tahun ni kurang sikit lah sebab baru dapat 1,000. Selalu saya boleh dapat 8,000. Saya sedekahkan. Saya selalu buat gelandangan.
Saya pergi dekat dia, kami kenal kami berdua. Patutlah kotak kat si Rosyamak aku selalu hilang. itu belum lagi. Patut cakap mana aku tahu kotak ni handphone ni. Aku Rupanya jiran. Ada Musang. Musang bawa bini dia. Dia tak pergi seorang. Tak lepas. Tak lepas. Pergi kerja pun kat rumah. Nak keluar malam. Nak cari kotak. Rumah dah tak percaya ikut. Kan. Ini satu cerita. Gurau-gurau lah. Tapi Tok, serius Tok Serius demi Allah. Saya cari kotak, saya cari tin. Untuk ku tahu semua, tin tu tahun lepas saya dapat RM150. Tin penyek. Tin penyek. Saya kutip. Saya tak malu. Tapi seksa juga baru nak pegang ni kotak kan. Abang kedai Aceh tu tiap hari kena tipu saya. Lalu tanya, Tok, berapa banyak kertas Tok nak simpan ni? Banyak. Kena dia ambil simpan untuk kita. Simpan. Nanti Datuk tak collect ya. Tapi memang betul. Saya punya peguam-peguam saya sebelum dia masuk kerja dengan saya, itulah requirement. Nak. Budak cemering saya, cari kotak, cari kertas surat khabar, ikat. Datang. Lepas tu baru kita bincang. Because mencari kotak tu ialah apa nama ni, dia mengingatkan kita kesusahan kita. Mengingatkan berapa susah kita nak mencari duit. Berapa malunya aku nak ngambil benda tu. Kan? It takes a courage actually to cari kotak ni. So that's why saya memang sehingga sekarang saya cari. Saya cari, lepas tu kemudiannya alhamdulillah saya bersedekah pada hebat Tok. Ini satu benda yang saya tak pernah terfikir Tok. Tapi mungkin motivasi besar pada diri tu. Juga kan, macam mana kalau Datuk nak cipta, orang kata nak ada pelapis macam dia. Macam Datuk. Kau macam kau, mana kau nak cari kotak? Macam ni rupa kau ni. Cari je juga. Mana ada. Kau buang kotak adalah. Kau suka shopping, lepas tu kau buang kotak. Datuk kutip. Lepas ni Datuk, mungkin kotak ingat Kota Damansara tu mungkin bukan berkurang. Sebab aku pun nak kutip kotak ni. Datuk pun dia pun datang-datang kata, mana kotak ni? Kalau orang Perak cakap macam mana Tok? Mana kotak ni? Mana kotak ni? Ada tu Tok Rosyam dah ambil. Dah jadi apa? Persaingan, kompetitor. Tapi itu motivasi yang paling bagus lah. Betul. Kalau katakan setakat dengar ceramah, tak boleh. Kau buat sendiri. Tengok, kau pergi ambil kotak tu dengan mungkin ada kencing anjing, kencing kucing. Itu tak ambil lah. Itu saya tak ambil lah. I mean, bau dia lah. Maksudnya kau nak ambil ni kan. Kau kena ada bau dia semua. Orang pandang hina. Orang pandang hina je kan. Orang bukan tahu dia lawyer pun. Kan? Dia datang dengan rumah dia, pergi sana kutip kotak. Sian pakcik tu kan. Kutip kotak dia. Tapi benar-benar ada tak Datuk tengah kutip kotak orang derma duit? Belum lagi. Saya jempat semua orang tahu saya. Baru nak pegang kotak. Apa buat kotak tu? Nak simpan buku. Datuk pergi tempat lain pula tu. Datuk bayangkan nanti tu orang bagi duit. Yang kotak Datuk bagi sedekah, yang duit tu Datuk bagi sebab idea saya. Kan? Tapi alhamdulillah lah, we are happy with what we have. We are happy but to do that things and so on. So yang penting happiness. Yes. Jadi kita happy. Datuk dengan anak-anak macam mana Datuk? Apa ni? Apa ni? Anak-anak tadi berapa orang? Lupa saya. 7 Tok Boleh lah. Masa dulu tak ada. Dalam 7 anak Datuk ada yang jadi lawyer? 2. Ada 2 orang lawyer. Lulusan Aberystwyth Wales dengan Kings daripada London. Yang Kings tu sekarang ni cuti bergaji dengan Petronas untuk buat CLP. Dan yang berdua dan yang lelaki yang Wales tu dah praktis lah. Berapa lelaki berapa perempuan tu? Semua 4 lelaki 3 perempuan. Tak nak tambah anak lagi? Kilang dah tutup. Jangan cakap yang itu menghina isteri tu. Kilang buka, production tutup. Yalah. Production tak ada lah. Nampak Datuk lawyer tapi salah terms. Dia punya apa? Datuk dah kalah dengan saya. Kalah. Dia punya foyer tu dah putus. Tarik balik. Tarik balik.
Sorry tu, kita baru jumpa tapi gurau-gurau tu. Santai-santai tu. Tapi Tengok dengar Datuk punya sharing hari ni. Saya pernah apa ni yang Arif makan marayuan. Tahu tak? Apa cerita? Saya pun tengok. Belum lagi Arif, nanti kejap lah. Dia gelak. Saya Arif gelak. Funny ya? Itu yang funny tu. Tak, belum lagi. Yang belum lagi. Kita belum lagi. Tak kira lah, aku nak gelak. I don't know. Well, you know, as time goes by, saya pun tak tahu berapa lama lagi saya boleh bertahan sebagai peguam. Kan? The challenge is you yourself. Ya. So, kalau selalunya lagu favourite saya, lagu My Way. Tek bantai tu belanja tu. Janganlah. Sikit lah. Suara serak basah tu dah ada tu. Nanti Sikit lah tu. Permintaan saya tu. lagu My Way. Ya lah tu. And now the end is near, and so I face the final curtain. Udah tu. Tunggu tu, saya dah masuk sampai ni Didik My Way tu. Jangan, itu sampai habis dah. Tak sikit. Saya masuk saya. Tak macam ni. You buat drama esok saya nyanyi lah. Dah pada nak menyanyi dah. Kau nak keluar rumah pun tak boleh tu. Skrip ni Macam mana kau ulang. nak menyanyi, nak berlakon tu? Boleh. Oh, Boleh, susah boleh. nak syuting tu. Sekejap lagi kan kata kau syuting kat rumah aku je lah. Semua production di sana. Semua production kena syuting kat rumah dia. Tak, dia satu. Orang rumah saya ni, dia satu ya. Bawa dia. Settle. Saya suka bancing, tapi dia lagi suka. Yang jom kita pergi dah pegang dah berjorak dah sekejap. Jadilah aku dah. Mati aku dah. Dia memang apa tu. Dia, kau nak pergi mana pergi. Aku ikut. Mana kenal orang rumah ni dulu tu? Cerita lah sikit. Yalah. Jodoh lah. Yelah, kenal kat mana? Adalah. Malu lah. Ada malu kat cerita lama ni. Kenal kat mana tu? Kenal kat mana? Kenal dekat Kuala Selangor masa tu. Kuala Selangor? Orang Selangor? Dia kerabat Selangor. Oh, kerabat Selangor. Okey. As we go. Kita susah sama susah, senang sama senang. Datuk tackle rumah ke rumah tackle Datuk? Saya pun tak tahu lah cakap lah. Tak mau ni cakap Saya lah. Oh, rumah dia kat luar ni. Tak. Ni. Ni tunjuk penumbuk tapi tunjuk ni. Tapi suruh tambah gelang. Tapi ada baru ni saya pergi bercara kat Taiping kawan saya tu. Saya tengok dia punya gelang Allah. Aku kata nasib baik lah bini aku tak apa ni. Dah kau pakai LCC kau kata. Dia punya cincin dia kau pakai LCC ada sampai sini. Apa binatang ni aku kata kan. Betul. Dia seruk. Tak ada. Dia bukan saya dah tengok lah. Bukan. Tak ada Ini bentuk KLCC. Pandai. Bentuk KLCC. Lepas tu ada untuk sini ada kotak lah lepas segi. Kotak lancir. Ish. Apa orang cacat. Dah tu. Sini. Ini apa namanya. Cincin lah. Untuk sini ke sini tu ada pula. Pelekat ke sini. Saya dah pandu raya Tu, itu zaman sekarang lah. Datuk sama nampak sangat dah tua. Itu sekarang fashion sekarang. Ni yalah. makcik dia. Ni lah. Orang ikut dia ni. Ni dia sorok jari dia. Pasal kau tunjuk Mana? kan? Saya tak ada macam Tak Datuk ada. cakap. Bukan macam tu. Ini normal. Saya balik. Saya terus pergi jumpa rumah. Minta maaf yang abang tak dapat beli yang rupa ni. Nampak tak? Minta maaf. Datuk, kalau rumah Datuk nak, Datuk marah agaknya. Betul saya. Yalah. Saya pun terkejut lah. Mak apa ini pun ada. Tapi, Ada. Sekarang macam-macam ada. Tapi memang she's my, I put it, she's my sister lah. Kata bukan dia lawyer kan. Tapi saya tiada gambar secantik lukisan gitu lah. Saya dah tak boleh cakap lah. Lepas tu Jamal saya pun tengok, bos, apa aku pening tu. Bukan satu, kiri kanan tu.
Aduh, itu belum yang bawa tudung tu. Besar-besar ni kan. Aku pun kejut, aku mampu aku. Dia gantung kasut tu, kasut emas. Itulah, betul loh. Kan, kasut emas kan. Tapi yalah, aku happy for her, tapi I'm not happy if my wife ask. Dah bukan apa, takut patah. Ni KLCC ni. Tinggi ni. Takut dia patah dah. Habis lebu. Masalah pula Tok, lawyer ni Tok, ni soalan terakhir saya Datuk. Kita dah borak-borak sejam ni Tok. Tok, lawyer, quality lawyer sekarang dan dulu tu. Sekarang macam dulu, dia ada nama-nama besar tu. Nama-nama yang macam pam. Tapi sekarang macam lawyer yang menurut tak ada tu. Apa quality dah tak ada ke apa tu? Dah bukan kualiti dah tak ada. Sekarang ni banyak sangat rat race. Rat race tu in the sense that mengejar duit lah. Jadi kadang-kadang tu kualiti pun tak ada, kualiti kurang and so on. Macam lawyer dulu dia memang Fighter till the end. And Edgar Joseph Jr., Sri Ram, Kapasi, and so on is memang dia real fighter. Tapi sekarang ni fight juga tapi duit dulu lah. Jadi jangan jadikan duit tu sebagai pengekang you dan keadilan. Itu saja. You have to have the duit tapi agak-agak lah. Tu ada satu kes tu ini saya melalui dia lah. Kes 39B. So orang kena tahan dekat dalam penjara lah. Penjara. Lepas tu dia pula suruh kita, bagi tahu kat kita ambil lawyer sekian. Rupanya dia lawyer tu dah pasang kaki kat dalam banduan juga. Kalau ada orang baru masuk, kau bagi aku cover kau begini. Termasuklah macam ni. Lepas tu pula dia ada pula orang luar yang tukang cocok pula jumpa dengan family tu. Ya, betul. Kata, sebenarnya lawyer ni bagus. In fact sekarang ni pun ada. Saya pun selalu orang pun kena anggap. Dokumen pun tak ada. Dokumen cuma kita dapat dekat mahkamah tinggi. Kalau ikut polis lah. Ikut biasa. Jadi mak bapak datang. Mengapa Datuk tak pergi jumpa anak saya? Ini tak. Saya kata saya boleh jumpa. Setiap hari saya boleh jumpa. Kau larat bayar tak? Larat bayar. Kalau larat aku pergi. Aku boleh pergi setiap minggu. Satu kali aku pergi 2,000. Minggu depan aku pergi 2,000. Pergi apa-apa. Baik. Ya, bagus. Balik. Saya kata buat apa? Tunggu dokumen semua dah ada. Barulah aku jumpa. Tapi memang banyak. Cerdik pandai, cendekiawan. LLB, LLD, LLC, FZ. Semua ada dalam tu. Saya boleh tunjuk. Kadang-kadang tu kita terkasar tak dengan mak bapak. Saya dah kata kalau tak suka, saya tarik diri. Nak merarung datang depan rumah. Saya kata bukan apa, saya tahu apa saya buat. Saya boleh pergi. Abang 2,000. Pergi dekat dengan Sungai Buloh tu pun. Lepas tu pergi. Abang tak boleh. Lepas tu balik. Minggu depan saya pergi 2,000. Bulan 8,000. Itu kalau seorang. Kalau setiap hari kalau pergi dalam 4-5 orang kata 5 kes. Penjara yang sama. Pergi satu hari 10,000. Tak. Oh macam tu. Macam minggu depan kenapa tak pergi? Dah letih lah. Aku lupuk orang tu. Jadi itu dia. Itu kisah Datuk Ahmad Zaharil. Yang tiba-tiba terkenal dengan satu kes bagaimana dia menyelamatkan seorang wanita India yang mencuri pencil box dan hari ni pencil box dan lawyer pencil box dan hari ni terlepas, dan alhamdulillah anak wanita itu telah menjadi seorang peguam juga kan, tanpa disangka-sangka. Yalah, ini semua suratan takdir bagaimana Allah merencanakan kehidupan seorang budak yang nakal satu ketika dulu dekat Cendriang, anak seorang guru yang tapi otaknya pintar, 5 tahun darjah 1 kan. Akhirnya tiba-tiba menjadi lawyer dan dia bersyukur kepada guru besarnya yang merotan dia 4 rotan kerana nak tukar dia punya daripada sains nak pergi ke sastra. Tapi itulah sebenarnya yang termaktub dalam kehidupan. Jangan kita tolak apa yang hadir pada kita. Yang baik kita ambil, yang tak elok kita tolak. Dan ini pengalaman-pengalaman yang cukup bagus. Yang satu yang saya cukup respect kepada seorang individu bersama lawyer pencil box ni ialah dia kutip kotak dengan isteri. Ini satu
satu benda yang mungkin yang saya boleh panggil motivasi paling besar tu menghinakan diri. Betul. Bila kita menghinakan diri ni, kita nampak kita kerdil bahawa ada orang yang lebih hebat daripada kita. Itu satu benda yang cukup baik yang kita pelajari hari ini selain daripada cerita-cerita Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Semoga segala cerita tadi dapat menjadi inspirasi buat semua orang dekat luar sana. Tonton Hitam Putih setiap hari Ahad jam 9 malam di YouTube channel Usanita dan juga Suhan Channel. Ya. Terima kasih. Datuk. Assalamualaikum. Datuk, thank you very much. Maaf gurau-gurau. Bye. Okey, sama-sama. Yeah.